si Lajnah Tarbiyah yang diberikan amanah untuk menggerakkan agenda tarbiyah dalam mana-mana Dewan Pemuda, sama ada di tingkat negeri dan kawasan, hanya mampu untuk menjadi nakib tetapi tidak mampu untuk memastikan program-program tarbiyah bergerak di semua cawangan dan di semua kawasan. Kerana sebagai pemegang jawatan dan orang yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan tarbiyah, kita mesti memastikan pengurusan agenda tarbiyah itu berjalan dengan baik. Dan saya percaya di Kelantan ini agenda tarbiyah kita berjalan dengan baik pada setiap masa. InsyaAllah. Cuma kita perlu pastikan kita dapat memperkukuhkan lagi agenda ini dan dapat memperingatkan rakan-rakan kita di negeri-negeri lain untuk sama-sama kita perkukuhkan agenda tarbiyah. Yang terakhirnya saya ingin menyentuh sedikit soal yang menjadi perbualan kita pada masa ini, yaitu soal kepimpinan dan pemilihan kepimpinan. Tadi yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Zaki sebentar tadi. Cuma saya ingin menyebut tentang makna kepimpinan ulama dan makna ulama dan profesional. Kita hari ini bercakap tentang ulama dan profesional. Dan ada yang menyatakan bahawa kepimpinan ulama itu bermakna parti mesti dipimpin oleh ulama. Saya merasakan bahawa inilah perkara yang perlu kita kupas dan kita perlu fahami secara mendalam. Kita ada institusi Majlis Syura Ulama yang menjadi badan tertinggi dalam PAS yang diperuntukkan dalam perlembagaan PAS, dan Majlis Syura Ulama berperanan untuk memastikan PAS sentiasa berada pada landasan yang betul. PAS sentiasa berada dan melaksanakan polisi-polisi yang sesuai dengan perjuangan Islam. Dan Majlis Syura Ulama adalah berbentuk supervisor, berbentuk pengawasan. Dan urusan harian PAS berada di bawah Jawatankuasa PAS Pusat. Diturunkan kepada Perhubungan PAS Negeri, kawasan dan cawangan. Diturunkan juga melalui dewan-dewan, Dewan Pemuda, Dewan Ulama dan Dewan Muslimat, sehingga ke negeri, kawasan dan cawangan. Dan kita menguruskan perjalanan parti ini daripada masa hari ke hari. Dan pemimpin ini bersifat kepimpinan PAS dalam Jawatankuasa PAS harian, perhubungan, kawasan, pemuda, ulama ini bersifat eksekutif, bersifat pelaksana. Sedangkan Majlis Syura Ulama tadi bersifat supervisor, pengawasan. Inilah kombinasi yang cukup baik yang sudah kita ciptakan dan diperuntukkan dalam perlembagaan pada masa yang ada sekarang. Cuma pertikaian sekarang ini adalah tentang kualifikasi kelayakan untuk menjadi kepimpinan. Ada orang kata dia mesti profesional, ada orang kata dia mesti ulama. Sebenarnya ini menggambarkan kecantikan PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Gabungan di antara apa yang dinamakan profesional dan ulama, ulama dan profesional. Yang sebenarnya merupakan nama tapi tidak ada definisi setakat ini. Dan saya percaya bahawa yang pentingnya bukanlah seorang itu ulama ataupun seorang itu profesional.
tetapi yang pentingnya orang itu memiliki kualiti yang ada pada ulama dan kualiti yang ada pada profesional secara bersama. Seorang pemimpin dalam PAS, dia mesti ada kualiti ulama, dia mesti ada kualiti profesional. Apa yang saya maksudkan sebagai kualiti seorang ulama? Oleh kerana kita merupakan sebuah jamaah Islam dan mendukung perjuangan Islam, tentunya seorang pemimpin yang nak bersama dan mendukung perjuangan Islam ini mesti memahami dan menghayati akidah perjuangan Islam. Inilah kualiti ulama yang mesti ada pada seorang pemimpin dalam PAS. Beliau juga mesti menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan asas-asas ilmu dalam Islam, terutamanya ilmu politik dan ilmu dakwah dalam Islam. Dan sebagai seorang ulama, seorang yang bersifat dengan sifat ulama, seorang pemimpin itu mestilah mempunyai sifat takutkan Allah. Seperti mana yang kita selalu sebut, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Seorang ulama ini sifat dia takutkan Allah. Maka seorang yang ingin menjadi pemimpin dalam PAS mestilah mempunyai sifat takutkan Allah. Apabila kita takutkan Allah, kita mesti ada sifat ikhlas dalam perjuangan. Kita mesti berbudi pekerti dalam perjuangan. Kita mesti mendukung segala sifat-sifat baik, sifat-sifat mahmudah dalam perjuangan. Inilah kualiti ulama yang mesti ada dalam kepimpinan PAS. Tidak kira latar belakang pengajian dia mesti memiliki kualiti-kualiti ulama ini. Tapi tidak cukup dengan itu. Seorang pemimpin juga mesti mempunyai kualiti ataupun sifat-sifat profesional. Apa yang dimaksudkan dengan sifat-sifat profesional? Seorang profesional biasanya dia menguasai bidang kemahiran yang dia ceburi. Kalau kita berada dalam bidang politik ini, kita nak menguasai pentadbiran negara, kita mesti menguasai ilmu dan kemahiran politik. Kita mesti menguasai ilmu pentadbiran negara. Kita mesti faham tentang asas-asas perundangan negara, asas pentadbiran negara, asas-asas ekonomi, asas-asas sistem pendidikan, sistem perpaduan dalam negara, sistem sosial dalam negara dan sebagainya. Inilah penguasaan yang mesti ada kepada seorang pemimpin dalam parti kita. Karena kita berada dalam bidang ini. Dan itu sifat profesional. Apabila dia berada dalam satu bidang, dia mesti menguasai bidang tersebut. Dan kita berada dalam bidang politik dan dakwah, kita mesti menguasai bidang ini. Kita tidak boleh jadi pemimpin kalau kita tidak menguasai bidang ini. Dan inilah yang kita maksudkan sebagai sifat atau kualiti seorang profesional. Dan sebagai seorang profesional juga dia mesti menguasai kemahiran pengurusan. Seorang profesional ni biasanya kalau dia buat kerja-kerja tu menjadi. Jadi ulama pun kalau dia nak jadi pemimpin, dia mesti menguasai sifat ulama dan sifat profesional. Dia mesti, kalau diberikan kerja, dia boleh menguruskan kerja dengan baik. Dia ada kemahiran pengurusan. Dia boleh merancang dengan baik. Dia boleh meletakkan wawasan dengan baik. Dia boleh meletakkan hala tuju dengan jelas. Dia boleh merancang dan melaksanakan agenda-agenda dengan baik. Inilah sifat atau kualiti yang ada pada profesional. Jadi, what matters ataupun apa yang penting, bukanlah latar belakang dia ulama atau profesional,